Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wathbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama menyambung pengajian kitab hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, wa nafa'na bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atih. Dan kita akan sama-sama membaca syarahnya yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Jaradani Ad-Dimyati radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah kita sampai kepada hadis yang ke-21. An Abi Amrin qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'na bi'ulumihi wa bikum. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul li fil Islam qawlan لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه Muslim. Dari terjemahan daripada Abi Amrin, setengah riwayat mengatakan dia digelar juga Abi Amrata. Nama ni adalah Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat baginda. Qala, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, katakan padaku di dalam ajaran agama Islam ini, qawlan, satu ilmu, satu pengetahuan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tak perlu lagi dah untuk bertanya kepada orang lain selain daripadamu selepas ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma istaqim, kemudian Nabi mengarahkannya, istiqamahlah kamu atas perkara tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Jadi kita baca syarahnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah. Jadi perawi yang bertanya kepada Rasulullah, sahabat tersebut ialah Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi. Dan kalau dinyatakan dalam syarah, Sufyan dibaca dengan tathlithis sin. Maksudnya kita boleh baca dengan nama Sufyan, Safyan dan Sifyan. Cuma dia kata bacaan dengan baris depan Sufyan ialah yang paling masyhur. Dan sahabat ni dinisbahkan kepada Al-Thaqafi, salah satu daripada qabilah Thaqif yang amat masyhur. Dan qabilah ini juga dipanggil sebagai At-Taifi, maksudnya daripada ahli Taif, sebuah negara yang masyhur di semenanjung Arab. Radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah melantik Sufyan bin Abdullah ni sebagai salah seorang amil yang memungut zakat di kawasan Taif. Dan diriwayatkan daripada sahabat ini sebanyak 5 hadis, dan Imam Muslim meriwayatkan daripada dia 1 hadis sahaja. Jadi kita sambung. Maksudnya sahabat ni bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu perkara. Maksudnya dia memohon daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan, maksud satu lafaz yang amat sempurna yang merangkumi segala perkara di dalam agama Islam. Dengan sekira-kiranya dia kata, aku tak perlu lagi dah untuk bertanya kepada orang lain selain daripada kamu, kerana ayat tersebut telah merangkumi segala perkara yang penting dan telah menjelaskannya dengan amat jelas sekali. Maka Nabi SAW berkata, wahai Sufyan,
hendaklah kamu berkata amantu billah. Amantu billah tu dalam syarah dia kata, masa Nabi SAW berkata kepada Sufyan, jaddid imanaka, hendaklah kamu tadi memperbaharui sentiasa keimanan kamu dengan kamu tadi menyebutnya di lidah kamu dan dengan kamu tadi mengingatinya di dalam hati kamu. Maksudnya, hendaklah kamu tadi menyebut lafaz asyhadu an la ilaha illallah, berzikir dan seumpamanya dengan lidah dan hati. Dari setengah ulama mensyarahkan bahawa makna pertama ialah jaddid, perbaharuilah iman. Adapun makna kedua, dia kata dum ala imanika, hendaklah kamu tadi berkekalan di atas keimanan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat ketiga berkata zid fi imanika, tambahlah keimanan kamu dengan memikirkan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz amantu billah tadi boleh difahami dengan tiga makna. Sekiranya kita ada masalah ataupun kita ada melakukan dosa, maka hendaklah kita tadi berniat memperbaharui keimanan. Dan sekiranya kita tadi sedang beramal, maka kita niatlah agar Allah mengekalkan kita di atas keimanan tersebut. Dan sekiranya kita tadi sudah mula dibukakan dengan ilham dan kefahaman, maka kita mohonlah agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan tersebut dengan apabila kita memandang kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu arahan pertama yang Nabi berikan kepada sahabatnya Sufyan ibn Thaqafi. Dan arahan kedua, Nabi berkata thummastaqim, hendaklah kamu tadi istiqamah. Dalam syarah dia kata istiqamah, melakukan semua perkara yang diarahkan dan menjauhi perkara yang dilarang. Dan kemuncak kepada istiqamah dan penghujung kepada istiqamah ialah tidak kamu memandang melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dinyatakan dalam syarah lah, maksudnya alla yaltafital abdu ila ghairillahi taala. Maksud kemuncak istiqamah ialah seseorang tadi tidak memandang di dalam hatinya, kan, di dalam mata kepalanya, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah dikatakan bahawa istiqamah tersebut tidak mampu dilaksanakan illal akabiru, melainkan orang-orang yang tinggi keimanannya. Kerana dia tadi tidak akan dicapai melainkan apabila seseorang tadi meninggalkan kelazatan dunianya, dan orang tadi meninggalkan adat kebiasaannya dan sentiasa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang amat benar. Jadi dalam syarah ni dinyatakan juga, maksud setengah ulama berkata istiqamah ialah taubat tanpa berterusan, mengekalkan diri di dalam dosa, dan beramal tanpa lesu, dan keikhlasan tanpa berpaling kepada makhluk yang lain, dan keyakinan tanpa syak wasangka, dan menyerahkan segala urusan tanpa kita mentadbir, dan bertawakal tanpa syak wasangka. Dan setengah ulama berkata yang dimaksudkan dengan istiqamah ialah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan berakhlak dengan akhlak yang diredai. Dan setengah ulama berkata istiqamah ialah salah satu darjat. Dengan istiqamah tersebut akan sempurna segala semua urusan. Dan dengan istiqamah tadilah akan dikurniakan dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan dikatakan siapa yang tidak istiqamah, maka segala usahanya akan sia-sia, dan segala perkara yang diusahakan tidak akan mencapai kepada tujuannya. Maksudnya kalau kita beriman, kita hidup di dalam agama Islam, maka kita kena istiqamah mengekalkan keislaman sehinggalah kita tadi menghembuskan nafas yang terakhir. Maka setengah ulama berkata istiqamah tadi lebih baik daripada 1000 karamat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengurniakan kepada hamba dengan satu karamat yang lebih baik daripada istiqamah. Maka hendaklah kamu tadi menjadi orang yang memiliki istiqamah. Jangan sekali-kali kamu tadi orang yang menuntut keramat. Kerana boleh jadi keramat-keramat, perkara-perkara luar biasa tadi diberikan kepada orang yang masih belum sempurna istiqamahnya. Jadi dalam syarah dia kata, tidakkah kamu melihat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum hanya diriwayatkan sedikit sahaja daripada keramat-keramat mereka. Bahkan diriwayatkan daripada selain sahabat seperti orang ulama-ulama yang akhir, lebih banyak keramat tersebut. Dia kata dalam keadaan kita meyakini bahawa sahabat-sahabat mereka ialah orang yang punya darjat yang lebih tinggi daripada orang terkemudian yang diriwayatkan daripada mereka keramat yang banyak. Maka difahami daripada perkara tersebut, sesungguhnya terzahir keramat
pada seseorang manusia, sekalipun keramat tadi menunjukkan kepada orang tadi telah istiqamah di dalam amalannya, tetapi keramat tidak menunjukkan kepada kesempurnaan istiqamah. Jadi yang dituntut ialah kesempurnaan istiqamah tadi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu berkata, tidaklah perkara yang diambil kira pada seseorang yang dilipatkan bumi kepadanya. Tiba-tiba dia sampai ke Mekah ataupun dia sampai kepada negara-negara yang lain. Tetapi yang dia ambil kira ialah dilipatkan daripada kamu sifat-sifat jahat pada diri kamu. Tiba-tiba kamu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut di sisi Syekh Sahal ibn Abdullah tentang keramat. Maka dia bertanya, apakah keramat tersebut? Ketahuilah bahawa keramat tadi, dia sendiri menjawab. Dia kata keramat tadi adalah perkara yang akan tamat pada waktunya. Maksudnya keramat berlaku dan berhenti. Tetapi dia kata keramat yang paling besar ialah Allah Subhanahu wa taala menukarkan sifat-sifat jahat pada diri kamu dengan sifat-sifat yang baik. Maka sifat yang baik tadilah yang akan kekal sehinggalah kamu tadi menghadap Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan keramat-keramat seperti berjalan di atas air dan seumpamanya. Dan dinyatakan bahawa sesungguhnya terzahir keramat tadi tidak menunjukkan kepada tuannya lebih afdal. Bahkan dia menunjukkan kepada orang tadi mempunyai fadilat. Innamal afdaliyatu takunu biquwwatil iman wa kamalil irfan. Dia kata keafdalian, maksudnya seseorang tadi dihukumkan lebih afdal, itu bergantung kepada kekuatan keimanan, kesempurnaan ilmu ma'rifat, dan menyerahkan segala umur, segala urusannya kepada Raja iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menggunakan semua anggota badannya untuk berkhidmat kepada Allah, beradab dengan Allah dan sentiasa gerun kepada Allah. Itu sebenarnya yang menentukan seseorang tadi afdal ataupun tidak. Bukan yang menentukan seseorang tadi afdal ataupun tidak ialah terzahirnya keramat pada seseorang. Kemudian penulis kita iaitu Imam Muhammad bin Abdullah ni dalam syarahnya, dia membawa satu kisah yang amat panjang. Maksudnya dia nak memberikan kepada kita satu contoh macam manakah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut kekal istiqamah di atas amalannya. Dan dalam syarah ni dia membawakan satu kisah yang panjang yang berkaitan dengan salah seorang daripada ulama tabi'in iaitu Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala anhu. Jadi sebelum kita baca syarah ataupun kisah yang berkaitan dengan Sa'id ibn Jubair yang akan dinyatakan oleh penulis, jadi kita baca sedikitlah tentang riwayat hidup Sa'id ibn Jubair yang akan dinyatakan oleh penulis sebentar lagi. Maksud secara khususnya Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, dia ialah salah seorang tabi'in yang dilahirkan pada tahun 47 Hijrah, dan ada juga beberapa pendapat yang lain. Dan Imam Zahabi berkata dia ialah salah seorang daripada manusia yang berkulit hitam. Setengah ulama berkata dia tadi berasal daripada Habsyah. Dan Ismail bin Abdul Malik berkata, aku melihat Sa'id ibn Jubair, di atas kepalanya ada serban yang berwarna putih. Dan daripada Qasim al-A'raj berkata, sesungguhnya Sa'id ibn Jubair tadi menangis, banyak menangis pada waktu malam, sehingga kan mata ni ditimpa dengan penyakit tadi, maksud kurang dah, sehingga mata dia tadi menjadi rabun. Dan adalah Ibnu Abbas, maksudnya sahabat Nabi, Habrul Ummah tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia melantik Sa'id ibn Jubair memberikan fatwa di zaman Ibnu Abbas sendiri, dalam keadaan Ibnu Abbas tu masih lagi wujud. Dan apabila ahli Kufah datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada dia tentang fatwa, maka Ibnu Abbas berkata, mengapa kamu tidak pergi kepada Sa'id ibn Jubair? Sesungguhnya dia tadi boleh memberikan fatwa kepada kamu. Dan adalah Sa'id ibn Jubair orang yang banyak beribadat kepada Allah. Dia tadi menunaikan haji setiap tahun sekali dan menunaikan umrah sekali pada setiap tahun. Dan dia tadi selalu bangun pada waktu malam, banyak berpuasa, dan boleh jadi dia tadi mengkhatamkan Al-Quran pada tempoh masa yang lebih kurang daripada 3 hari. Dan daripada Hilal Ibn Sajaf berkata, satu ketika Sa'id ibn Jubair masuk ke dalam Kaabah, faqara al-Qur'ana fi raka'atin, maka dia mengkhatamkan seluruh Al-Quran tersebut di dalam satu rakaat sahaja.
Sa'id ibn Jubair tadi berguru dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang agung. Antara inilah Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, dan daripada Abdullah dan daripada Ibnu Zubair, daripada Dhahhak, daripada Anas, dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Dan antara kata-kata nasihat daripada Sa'id ibn Jubair, antara ini dia berkata sesungguhnya takut ataupun gerun kepada Allah ialah kegerunan yang menghalang antara kamu dan antara maksiat. Maka itulah sebenar-benarnya gerun. Tapi sekiranya kita mendakwa kita gerun kepada Allah tapi masih mengekalkan maksiat, maka itu tak dipanggil sebagai khasyah. Dan dimaksudkan dengan az-zikru ialah mentaati Allah. Siapa yang mentaati Allah maka sesungguhnya dia jadi berzikir. Siapa yang tidak mentaati Allah maka dia tak dihukumkan sebagai orang yang berzikir. Sekalipun dia tadi banyak bertasbih dan banyak membaca Quran. Dan Sa'id ibn Jubair juga berkata, aku menyebarkan ilmu lebih aku sukai daripada aku membawa ilmu tersebut masuk bersama-samaku ke dalam kubur. Dan Hilal ibn Khabbab bertanya kepada Sa'id ibn Jubair, apakah tanda-tanda kebinasaan manusia? Maka dia berkata, idza zahaba ulama'uhum, apabila matinya ulama-ulama dari kalangan manusia. Dan daripada Ibnu Abdul Rahman, daripada ashab Ibn Abbas, dia berkata, manusia yang paling mengetahui tentang Al-Quran di zaman tabi'in tadi ialah Mujahid. Dan manusia yang paling mengetahui tentang hukum-hukum haji ialah Atha. Dan manusia yang paling mengetahui tentang ilmu talak dan seumpamanya ialah Sa'id ibn Musayyab. Kemudian di akhir sekali dia berkata, wa ajma'uhum li hadhihi al-ulum Sa'id ibn Jubair. Dan orang yang menghimpunkan ketiga-tiga ilmu tersebut ialah Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, dan dia meninggal dunia pada tahun 95 Hijrah. Dan itu sebenarnya sedikit tentang riwayat hidup Sayyidut Tabi'in, kan maksudnya salah seorang daripada ulama tabi'in yang agung, iaitu Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Okay, jadi sekarang barulah kita nak masuk tentang satu kisah yang panjang lah yang dinyatakan oleh penulis berkaitan dengan Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, bagaimanakah dia tadi manusia yang kuat keimanan dan beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud ini kisah antara Sa'id ibn Jubair dengan salah seorang pemerintah di zaman iaitu Hajjaj ibn Yusuf. Jadi apabila Hajjaj ibn Yusuf mengetahui tempat tinggal Sa'id ibn Jubair, maksudnya Hajjaj ni dia ingin menangkap Sa'id ibn Jubair kerana permasalahan yang berlaku di zaman mereka. Jadi Hajjaj menghantar salah seorang ketua askar yang bernama Al-Mutalammis Ibnul Ahwas bersama-sama dengan 20 orang daripada ahli Syam, daripada pengikut-pengikutnya secara khusus. Dan semasa mereka tadi keluar mencari Sa'id ibn Jubair, mereka melintas di sebuah gereja. Kemudian mereka berjumpa dengan padri tersebut dan mereka bertanya, adakah kamu mengenali orang yang bernama Sa'id ibn Jubair? Jadi mereka pun menceritakan tentang sifat Sa'id ibn Jubair dan seumpamanya. Kemudian padri tadi memberitahu ada orang ni berada di tempat tersebut. Kemudian tentera yang mencari Sa'id ibn Jubair tadi pergi mencarinya dan mendapati Sa'id ibn Jubair sedang semayang, sedang sujud menghadap kepada Allah. Lalu mereka mendekatinya dan memberi salam. Lalu dia mengangkat kepalanya dan dia menyempurnakan semayangnya, kemudian menjawab salam. Mereka berkata, kami dihantar oleh Hajjaj, hendaklah kamu tadi menyahut seruannya. Maksudnya hendaklah kamu tadi dah ikut kepada kami, pergi menghadap Hajjaj yang meminta kamu datang. Maka dia kata, tak boleh elak ke? Maksudnya dia kata, kamu mesti mengikut kami. Kemudian dia pun pergi berjalan bersama-sama mereka sampailah kepada tempat gereja yang mereka singgah di awal perjalanan tersebut. Maka padri tadi berkata, wahai tentera-tentera, kamu dah jumpa ke orang yang kamu cari? Mereka berkata, ya, kami dah jumpa. Kemudian padri tadi berkata, sekarang ini dah waktu malam, maka hendaklah kamu tadi naik tidur bermalam di gereja ini kerana ada banyak singa di luar sana yang akan berkeliaran. Maka mereka pun masuk segera ke dalam gereja tersebut untuk berehat pada malam tersebut, kecuali Sa'id ibn Jubair. Dia enggan masuk ke dalam gereja kerana dia kata, aku tidak akan masuk kepada rumah yang berlaku syirik di dalamnya. Jadi mereka berkata, kamu tadi cuba mencari helah ke untuk lari daripada kami? Maka Sa'id ibn Jubair berkata, tidak sekali-kali. Saya tidak akan lari, dia kata.
Dan mereka berkata lagi, kalau kamu tak masuk ke dalam gereja ni, maka binatang-binatang buas akan memakan kamu. Maka Sa'id bin Jubair berkata, sesungguhnya Allah bersama-samaku. Allah akan menjauhkan binatang tersebut dan Allah akan menjaga. Dan Allah akan menjadikan binatang tersebut sebagai penjaga di sekelilingku, memelihara diriku daripada kejahatan, insya-Allah ta'ala. Lalu mereka berkata, kamu ni dari kalangan Nabi ke? Dia kata, tidak. Aku bukan dari kalangan Nabi. Aku seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan kesilapan, yang membuat dosa. Lalu mereka berkata, hendaklah kamu bersumpah agar kamu tadi tidak lari pada malam ni. Maka Sa'id bin Jubair bersumpah, dia kata, aku tidak akan lari, aku akan duduk di bawah. Jadi pada ketika mereka sedang bermalam tadi, maka padri tadi berkata, wahai tentera-tentera, bersedialah dengan alatan memanah kamu, untuk kamu tadi menghalau sekiranya binatang buas tadi datang untuk menyerang orang yang kamu tinggalkan di bawah tadi. Kerana dia enggan untuk masuk berlindung di dalam gerejaku. Jadi apabila mereka tadi bersedia dengan alatan perang mereka, maka tiba-tiba datang singa betina. Datang apabila dia mendekati Sa'id bin Jubair, maka singa betina tadi duduk berdekatan dengannya. Dan kemudian datang pula singa jantan dan juga melakukan perbuatan yang sama. Jadi apabila mereka melihat singa-singa tadi menjaga Sa'id bin Jubair dan tidak mengganggu dan tidak memakannya, maka apabila besok paginya, kan setelah waktu subuh, maka padri tadi dan semua tentera-tentera turun bertanya kepada Sa'id bin Jubair tadi, apakah amalan kamu? Apakah agama kamu? Dan Sa'id bin Jubair memberitahu kepada mereka, dan akhir sekali padri tadi memeluk agama Islam. Kemudian semua tentera tadi datang menghadap kepada Sa'id bin Jubair dan memohon maaf dan mencium kedua tangan dia dan kedua kakinya, dan mereka tadi mengambil tanah tempat Sa'id bin Jubair tidur pada malam tersebut sebagai mengambil keberkatan daripada Sa'id bin Jubair. Dan mereka berkata, wahai Sa'id, Hajjaj telah meminta agar kami tadi bersumpah membuat ta'liq. Sekiranya kami menemui kamu dan kami tidak membawa kamu datang menghadapnya, maka kami telah bersumpah agar isteri-isteri kami kesemuanya tertalak dan semua hamba-hamba abdi kami kesemuanya akan dimerdekakan. Jadi, apakah pendapat kamu? Akhir sekali Sa'id bin Jubair berkata, tak apa, aku akan ikut kamu sehinggalah kita sampai kepada Hajjaj tadi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan melindungiku, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan dapat ditolak apa saja kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentera tadi berjalanlah bersama dengan Sa'id bin Jubair sehingga sampai kepada Wasit, tempat penempatan Hajjaj tadi. Apabila mereka sampai, maka Sa'id bin Jubair berkata, wahai sahabat-sahabatku, sebenarnya kita telah bersama-sama dan aku telah meyakini bahawa ajalku telah sampai. Sesungguhnya masaku telah tamat. Maka pada malam ni, sebelum aku menghadap kepada Hajjaj tadi, maka aku minta izin agar aku dapat bersendirian pada malam ni untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk aku bersedia kepada soalan Munkar dan Nakir, untuk aku mengingati azab kubur apabila manusia menimbuskan tanah ke atasku, dan apabila besok pagi insyaAllah kita bertemu di mana-mana tempat yang kamu kendaki. Kemudian mereka memandangkan kepada Sa'id bin Jubair, kan, maksud melihat matanya telah mengalirkan air mata dan warna kulitnya telah berubah. Maka Sa'id bin Jubair dah tak makan lagi dah, dan tidak minum dan tidak bergelak ketawa semenjak mereka tadi bersahabat dan bertemu dengannya. Maka tentera-tentera berkata, wahai sebaik-baik manusia di bumi, kalaulah kami tadi tak pernah mengenali kamu dan kami tadi tidak dihantar untuk menangkap kamu, kecelakaanlah kepada kami. Mengapa kami membawa kamu datang menghadap kepada Hajjaj? Mohonlah ampun kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghukumkan dengan hukuman yang tidak akan dizalimi. Kemudian salah seorang daripada mereka berkata, wahai Sa'id, kami memohon daripadamu agar kamu tadi membekalkan kami dengan doamu dan dengan nasihat-nasihat daripadamu. Sesungguhnya kami tidak akan bertemu dengan manusia seperti kamu selama-lamanya. Maka Sa'id bin Jubair mendoakan kepada mereka, dan Sa'id bin Jubair pun pergilah bermalam untuk beribadat kepada Allah. Dan apabila pagi besok, Sa'id bin Jubair pun datang kepada mereka semula.
Lalu mereka pun membawa. Apabila Sa'id bin Jubair datang saja bertemu dengan tentera tersebut pada paginya, maka mereka semua menangis kerana amat sedih, kerana mereka mengetahui mereka akan menghantar Sa'id bin Jubair kepada Hajjaj, salah seorang pemerintah yang zalim di zaman tersebut. Dan apabila telah sampai, dan apabila Sa'id bin Jubair telah berdiri di hadapan Hajjaj, maka Hajjaj bertanya, siapakah nama kamu? Maka Sa'id bin Jubair berkata, namaku ialah Sa'id. Sa'id ni kalau dalam bahasa Melayu kita kata orang yang amat bahagia. Ibn Jubair. Jubair ni maksudnya orang yang telah dirawat, telah disempurnakan kerosakan pada dirinya. Tetapi Hajjaj tadi ingin menghina Sa'id bin Jubair. Dia kata, bahkan kamu ialah Syaqi ibn Qusair. Kamu ialah orang yang celaka, anak kepada orang yang Qusair, maksudnya orang yang rosak. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, makku lebih mengetahui dengan namaku melebihi daripada kamu. Maka Hajjaj berkata, celakalah kamu dan kecelakalah juga ibu kamu. Kemudian celaka tu maksudnya dimaksudkan ialah ahli neraka kan. Jadi Sa'id bin Jubair berkata, ilmu yang gaib tadi berada di sisi Allah, bukan berada di sisi kamu. Kemudian Hajjaj berkata, aku akan menjadikan dunia kamu tempat di mana dinyalakan api-api yang menyala-nyala. Jadi Sa'id berkata, sekiranya aku mengetahui kamu berkuasa untuk melakukan perkara tersebut, nescaya aku akan mengambil kamu sebagai Tuhan. Maka dia bertanya lagi, apakah perkataan kepada Nabi Muhammad? Maka dia kata, Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutuskan untuk kerahmatan. Apakah perkataan kamu, pendapat kamu tentang Sayyidina Ali? Maka Sa'id bin Jubair berkata, adakah Sayyidina Ali dia berada dalam syurga ataupun berada di dalam neraka? Maka Sa'id bin Jubair menjawab, kalaulah dah aku masuk ke dalam syurga dan neraka, dan aku mengetahui segala ahli syurga dan ahli neraka, nescaya aku akan mengetahui siapa yang berada di dalamnya. Kemudian Hajjaj bertanya lagi, apakah pendapat kamu pada khalifah-khalifah? Maka Sa'id menjawab, aku tidak diutuskan untuk menjaga mereka. Maka dia tanya, siapakah yang paling menarik minat kamu? Maka dia kata, yang paling diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya soalan-soalan ni, maksud Hajjaj ni dia tidak menyukai Sayyidina Ali kerana peperangan antara dua kumpulan di zaman tersebut. Jadi dia ingin menguji dengan soalan dan jawapan tersebut. Maka dia tanya lagi, siapakah khalifah tersebut yang paling diredai di sisi Allah? Maka Sa'id bin Jubair berkata, ilmu tersebut di sisi Allah yang mengetahui rahsia mereka. Dan Hajjaj bertanya, mengapa kamu tidak bergelak ketawa? Jadi Sa'id menjawab, adakah manusia tadi patut bergelak ketawa, padahal dia tadi diciptakan daripada tanah, dan tanah akan dimakan oleh api neraka. Kemudian dia tanya, kenapa pula kami boleh bergelak ketawa? Kemudian akhir sekali Sa'id bin Jubair berkata, lam tastawil qulub, kerana hati tadi tidak betul menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Hajjaj mengarahkan meletakkan mutiara-mutiara, permata-permata delima di hadapan Sa'id. Maksudnya ingin mengajaknya ataupun memujuknya agar kembali mentaati dan meninggalkan penentangannya terhadap Hajjaj. Maka Sa'id berkata, sekiranya kamu tadi menghimpunkan segala harta ini untuk kamu menebusnya daripada ketakutan hari kiamat, maka perkara tersebut amat baik. Tapi sekiranya kamu tidak menghimpunkan harta ini untuk hari kiamat, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya satu kejutan daripada hari kiamat tadi akan menyebabkan ibu yang menyusu lupa terhadap anak yang sedang disusukannya. Dan tiada kebaikan pada sesuatu perkara yang dihimpun daripada dunia melainkan perkara yang digunakan di jalan Allah. Kemudian Hajjaj membawa pula alat-alat muzik. Maka Sa'id menangis. Maka Hajjaj bertanya juga kepadanya, wahai Sa'id, bagaimanakah cara yang kamu kehendaki agar aku membunuh kamu? Maka Sa'id berkata, wahai Hajjaj, kau pilihlah bagi dirimu sendiri sebenarnya. Sesungguhnya sekiranya kamu membunuh daku sekali, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membunuh kamu seumpamanya di akhirat. Kemudian ditanya lagi, Hajjaj bertanya, adakah kamu ingin aku memaafkan kamu? Maka Sa'id berkata, kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adapun daripada kamu, aku tidak ingin meminta apa-apa kemaafan. Kemudian Hajjaj berkata, bawalah Sa'id tersebut dan bunuhlah dia. Dan apabila Sa'id tadi keluar daripada pintu, dia tergelak. Maka Hajjaj bertanya, mengapa kamu tadi tergelak? Maka Sa'id menjawab,
Aku tergelak kerana aku amat hairan keberanian kamu menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan menzalimi kekasih-kekasih Allah. Dan dalam masa sama Allah masih lagi berbuat baik kepada kamu. Maka diarahkan, diletakkan satu kulit untuk dipancung kepalanya. Lalu apabila dia tadi meletakkan kepalanya, maka Sa'id berkata, wajah tu wajhiya lillazi, dia membaca Al-Quran. Maksudnya kata, aku menghadap kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Aku bukan dari kalangan orang yang musyrik. Kemudian Hajjaj berkata, palingkan mukanya daripada arah kiblat. Maka Sa'id membaca Al-Quran, di mana saja kamu dipalingkan di sana adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Hajjaj berkata, hadapkan mukanya ke lantai. Maka Sa'id membaca ayat Quran lagi, minha khalaqnakum, daripada tanahlah kamu diciptakan, dan daripada tanah kamu akan dikembalikan, wa minha nukhrijukum, dan daripada tanah kamu akan dikeluarkan satu masa yang lain. Maka akhirnya Hajjaj dengan perasaan marah berkata, pancunglah kepalanya. Maka Sa'id berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi setelah dia tadi mengucap dua kalimat syahadat, dia membaca satu doa, Allahumma la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu memberikan kemampuan dan kekuasaan kepada Hajjaj untuk membunuh sesiapa lagi setelah kematianku. Maka setelah dia tadi dipancung kepalanya, maka kepalanya tadi setelah dipancung kekal berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itulah syahidnya salah seorang daripada ulama dari kalangan tabi'in di atas salah seorang pemerintah yang zalim yang bernama Hajjaj. Jadi disebabkan dengan doa daripada Sa'id ibn Jubair tadi, maka Hajjaj yang zalim tadi setelah membunuhnya hanya hidup sebanyak 15 hari sahaja. Dan akhir sekali dia juga mati dalam keadaan badannya dimakan oleh ulat sedikit demi sedikit dan tak dapat lagi nak diubat dan dirawat. Itulah hukuman kepada manusia yang memusuhi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umur Sa'id ibn Jubair tak kala dia tadi meninggal dunia, dalam satu riwayat ialah 49 tahun dan satu riwayat dia mengatakan lebih kurang 57 tahun. Rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Itulah salah satu kisah yang dibawa oleh penulis menceritakan tentang manusia yang amat beriman kepada Allah dan tinggi istiqamahnya, iaitu salah seorang daripada ulama tabi'in, Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Dan sebagai penutupnya, penulis berkata sesungguhnya hadis ini mempunyai kedudukan yang amat besar di sebahagian daripada jawami' kalim, maksud ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat ringkas tetapi mempunyai makna yang amat luas. Sesungguhnya dihimpunkan dalam hadis ini kesemua makna-makna di dalam agama Islam, iaitu tauhid dan ketaatan. Tauhid difahami daripada jumlah pertama, iaitu amantu billah, dan ketaatan difahami daripada ayat yang kedua, iaitu istiqamah. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, dan Imam Tirmizi menambah beberapa tambahan yang penting, iaitu, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dia ada soalan kedua, dia kata, apakah yang kamu paling takut ke atasku, wahai Rasulullah SAW. Maksudnya dia tanya juga, wahai Rasulullah, apakah benda yang paling penting untuk aku jaga? Maka Nabi SAW memegang lidah baginda SAW dan Nabi berkata, inilah benda yang paling penting sekali untuk kamu jaga, iaitu lidah kamu sendiri. Dan di situ difahami bahawa antara perkara yang paling penting yang akan menyebabkan seseorang tadi dikurniakan dengan istiqamah ialah lidahnya sendiri. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila manusia tadi berpagi, maka semua anggota-anggota badannya akan berkata kepada lidahnya sendiri, wahai lidah, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada diri kami, kerana sesungguhnya lidah, wahai lidah, sekiranya kamu istiqamah, kamu lurus, maka kami akan lurus. Dan sekiranya kamu tadi lidah, kamu bengkok, maksudnya bercakap mengumpat, berdusta, bercakap sombong, menghina manusia, kami, semua anggota-anggota lain juga akan rosak. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah hadis ke-21 yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita keimanan. Dan yang paling penting sekali ialah keimanan kita terhadap ketiga-tiga fardu ain yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Maksudnya ilmu akidah yang sifat 20, ilmu fiqh daripada salah satu mazhab, dan ilmu tasawuf yang dibawa oleh semua tarekat di dunia,
Dan moga setelah kita tadi beriman dengan ketiga-tiga ilmu tersebut, kita dikurniakan dengan istiqamah mengamalkan ilmu tersebut sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ شيخنا سيد شريف صباح الدين حسن الحسيني. اللهم ارزقنا جميعا انواره مدده برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.